Maka Nabi kata, man la yarham la yurham. Siapa yang tidak menyayangi tidak layak untuk disayangi. Kan? Jadi kita sekarang nak disayangi. Kan? Kita nak disayangi. Macam orang perempuan, dia nak dia disayangi. Tetapi sampai satu tahap, nak disayangi ada beza dengan ingin memiliki. Dia ada beza. Contoh. Kita tengok dekat tangan kita. Dekat tangan kita ada yang pakai jam. Saya tanya, jam tu jam siapa? Maka jawapan kita, katakan jawab, jam saya. Soalan kedua, tangan tu siapa punya? Allah punya. Tubuh badan kita pun bukan kita punya. Macam mana kita tergamak mengaku jam tu kita punya? Saya ditanya soalan tu juga jawapan saya. Lepas tu fikir betul jugalah. Jadi macam mana kita boleh sebut suami tu kita punya? Dan macam mana kita boleh kata isteri kita punya? Kalau fikirlah macam tu punya menyayat hati bacaan doa. Ya Allah, tadi kan. Dia pun rasa dia bukan isteri dia punya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, segala puji bagi Allah Ta'ala sekalian alam, salawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih banyak saya ucapkan kepada tuan pengerusi acara. Terima kasih banyak. Itu juga kepada Puan Robihah, pengurusi Pelita Manis. Saya tak ada salutasi. Kalau kau pakai seorang kan, share lah. Dan begitu juga Cik Syamsul Bahri. Seterusnya semualah yang tim baju purple. Dan apa? Grup Kelab Kilat ni, tuan-tuan dan perempuan yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah, syukur sangat-sangat pada petang ini Pak kita bersama-sama berada dalam majlis ilmu yang mana saya fikir ini bukan kali pertama saya datang ke sini. Dah beberapa kali saya datang. Yang orang ingat 2 kali, tapi saya dah datang lebih 4 kali. Sebelum saya jadi Samsul Debat lagi saya dah datang kemari. Tak, memang saya berceramah. Saya datang berceramah di sini. Masa tu nama saya Syamsul Amri bin Ismail, Presiden Pertubuhan Alumni Debat Malaysia. Ceramah motivasi. Cuma ialah kan, orang tak ambil perhatian kat kita dulu. Tu yang tergamak kan sebut, yelah dulu datang bayar bil. Dia Samsul Debat baru-baru ni je ceramah, betul lah tu kan. Memang saya berceramah dulu. Semua saya sebut, memang saya sini, lepas tu TMB yang apa, PJ yang dekat kat tengah tu. Dah, ni dekat tengah tu ada. Yang ada juga tu. Lepas tu TMB K-Line. Lepas tu Jambatan Konot, TMB STTJ, semua saya pergi dah. Dan terima kasih banyak kerana TMB tak pernah terlupa nak panggil saya. Terima kasih banyak. Dan hari ni dalam kesibukan seronok rasa rilis sebab dapat datang kat TMB. Baru rasa bercahaya sekarang. Persatuan ni tengoklah kan, mana ada persatuan yang gelap-gelap ni. Kilat, Pelita Manis, menyala semua kan. Jadi inilah, dan tajuk pun grand kan. Miau di rumah, rimau di pejabat kan.
Baguslah rimau di tempat kerja. So maknanya konsep tajuk ni sebenarnya adalah menggambarkan betapa kita boleh memiliki dua strategi watak kita, personality dalam hidup sebenarnya. Dia takkan jadi satu penyakit split personality, tak. Kita menyesuaikan diri kita dengan keadaan kita. Macam satu hari Rasulullah SAW balik ke rumah, dia melayan cucu-cucu dengan anak dia. Dan sahabat nampak cucu-cucu dia naik belakang dia, usik-usik kepala dia. Kenapa lah Rasulullah biarkan? Bila dah main bergurau dengan anak cucu dia tu, tiba semua berbaris. Dan Nabi cium dahi seorang cium pergi. Masa tu sedih lah sahabat tadi kata, aku sendiri tak pernah cium anak aku ya Rasulullah. Maka Nabi kata, man la yarham la yurham. Siapa yang tidak menyayangi tidak layak untuk disayangi. Kan? Jadi kita kan nak disayangi. Kan? Kita nak disayangi. Macam orang perempuan, dia nak diri dia disayangi. Tetapi sampai satu tahap, nak disayangi ada beza dengan ingin memiliki. Dia ada beza. Contoh. Kita tengok dekat tangan kita. Dekat tangan kita ada yang pakai jam. Saya tanya, jam tu jam siapa? Maka jawapan kita, katakan jawab, jam saya. Soalan kedua, tangan tu siapa punya? Allah punya. Tubuh badan kita pun bukan kita punya. Macam mana kita tergamak mengaku jam tu kita punya? Saya ditanya soalan tu juga jawapan saya. Lepas tu fikir betul jugalah. Jadi macam mana kita boleh sebut suami tu kita punya? Dan macam mana kita boleh kata isteri kita punya? Kalau fikirlah macam tu punya menyayat hati bacaan doa. Ya Allah, tadi kan. Dia pun rasa dia bukan isteri dia punya. Kan? Dengan dilitat dia seorang je yang pakai Palestin punya apa ni. Boleh tawan ni pun tak pakai. Mana? Oh, tudung. Berapa orang yang pakai tudungnya tu? 2 orang je. Lepas tu duduk sebelah-sebelah. Tapi betul tak? Maksudnya nak bagi gambaran. Macam kerja pun. Bukan kita punya. Tapi kerja ni diberikan amanah oleh Allah Ta'ala. Sementara sifatnya. Kan? Hal bantua ke diri menyanyi. Panjang galah kan jadi kait. Ini kan, jangankan pula suami isteri, sedangkan lidah lagi tergigit. Bunga cempaka berseri-seri, melati layu di petik penghulu. Asmara cinta menampi janji, pelangi rindu di lastik jerbu. Salak dipangkin sebiji hilang, jerami padi merungkup kayu. Hendak kahwin dengan yang disayang, mengharapkan cinta mekar selalu. Sutera kembayat pakaian asing, berseri-seri keraplah dipandang. Cinta karat kenangan bersanding, suami isteri mengharap sayang. Cinta karat kenangan bersanding. Dah berkarat dah tu yang disebut nak miau balik tu. Nak miau di rumah. Dengan manja-manja. Kan? Dan sebagainya. Melurut lalang risau kerengga, ke bukit indah hutan diredah. Hidup girang bergurau senda, tergigit lidah jangan amarah. Kalau nak sampai ke Pondok Bilal, ni sampai habis ni ceramah ni, pantunnya ni. Kalau nak sampai ke Pondok Bilal, singgah sekenduri masak serentak. Kalau tak pandai menumbuk sambal, apatah lagi hendak memasak. Kelubi keranji beralih dulang, bekalah bingka ke Tanjung Sena. Suami isteri berkasih sayang, kekal bahagia ke hujung nyawa. Sikit lagi. Berangan-angan dayang bercelak, serenang labuci tebal sulaman. Di tangan-tangan sayangkan anak, sayang isteri tinggalkan. Itu pantun dari sebab aspek suami isteri. Dalam bab kerja,
Buah keras barang dikikir, dibawa orang dari hulu. Barang kerja hendaklah difikir, supaya kelak tidak mendapat malu. Kapal layar bertiang 3, tapi sayang hujungnya patah. Amal ikhtiar di tangan kita, hasil pendapat di tangan Allah. Bukan rusa sebarang rusa, rusa larangan Raja Melayu. Usahalah kita membuang masa, masa berjalan lepas selalu. Dan hari ini kita buka buku baru ni. Buka buku baru. Terbang indah si kunang-kunang. Cahaya bertebaran jadikan hiburan. Perkara yang lepas usahlah dikenang. Penyesalan kemudian jadikan pengajaran. Kita dengar hari ini mungkin kata, ya Allah kenapa aku buat macam tu? Dah, sudah. Tutup buku, kita buka buku baru. Hari ini setting dia adalah kita nak bina sebuah keluarga yang bahagia dalam masa sama, kerja pun kena bagus. Sebab kedua-duanya ada berkaitan. Kerja bagus, dapat keberkatan. Dan kemudian daripada keberkatan itu dapat membentuk keluarga bahagia. Kerja main-main. Kerja main-main tapi orang lain kerja teruk, gaji sama. Macam mana kita nak cakap confirm gaji kita halal? Kerja aku confirm halal, makan gaji confirm halal. Siapa cakap? Penat aku mencari rezeki yang halal. Walhal daripada pagi hingga petang memang melayan media sosial kat tempat kerja. Tadi saya tengok ada orang yang istiqamah dengan telefon. Selagi Samsul debat tetap hilang dari pandangan dia. Istiqamah betul. Mana baguslah dia, maknanya dia alert, dia tak bawa. Ni pun ada yang dia record hari. So saya beri naik tadi, saya nampak, bukan saya tak nampak tu. Kan, finisher. Alhamdulillah. Rezeki tengok Syamsul debat depan-depan. Belakang macam mana? Itulah perangai orang ni. Pelik-pelik betul kan? Tapi tak apa. Petang ni adalah petang yang paling menggembirakan. Betul tak? Petang menggembirakan dengan slot ceramah seperti ini. Sebab maknanya tak payah kerja. Jadi kan, minta lah weh sampai pukul 5 tak payah kerja terus sekarang. Tak payahlah buat mungkin setup macam nak dengan ceramah sangat kan. Tapi memang tu lah antaranya. Tapi itulah saya sukalah tadi. Saya terpesona dengan tonasi yang disampaikan oleh pengacara majlis tadi. Menyebabkan saya terganggu dalam persediaan saya dalam ceramah tadi. Dia nak bertanding pidato ke apa dia tadi. Tapi tak apa, bagus lah. Pelontaran suara dia kemas. Dipadankan pula dengan pembaca doa. Tak, petang ni memang rasa lain betul. Saya tak tahu sedih kenapa. Betul. Jadi apa pun misi kita hari ini adalah untuk mencari keberkatan dalam keluarga, keberkatan dalam pekerja. Berkat ni apa? Apa maksud keberkatan? Apa maksud barakah? Ada orang cakap barakah ni pondok Ustaz Kazim, betul tak? Ada yang cakap lauk bawa balik daripada yang orang Johor kan, lauk bawa balik kenduri tu berkat, betul. Tapi apa maksud keberkatan ni? Jangan risau. Penceramah ni kalau tanya, dia jawab balik semula. Saya pernah ceramah di satu masjid di Kuala Pilah. Ceramah maulud. Saya kata, apa maksud selawat makcik? Makcik apa maksud selawat? Suruh makcik tu jawab. Nak ceramah lah, tanya pula. Dia soundnya aku balik tu. Samsin tu makcik ni. Sakit senyap tu okey lah. Jadi bila sebut berkat ni adalah kebaikan yang Tuhan berikan kepada kita. Walaupun sikit, tapi berkembang. Saya ulang balik. Keberkatan ni adalah kebaikan yang Tuhan berikan kat kita. Walaupun sikit, tapi berkembang. Contoh macam ni. Along, Mama tak ada duit banyak nak bagi duit belanja ni. Mama boleh bagi RM1 je. Contoh. Sekarang ni punya zaman RM1 tu sikit. Budak pergi sekolah. Kan? Dulu kita 50 sen dah besar sangat dah. Kan? Jadi bagi RM1. Nah, RM1. Tak apa Mama, tak apa. Tak apa, hari ni Along simpan duit ni dalam tabung. Kenapa pula? Takkan tak makan? Tak apa, Along puasa ni. Anak ni puasa. Mak dia pun tak puasa.
Dengan tahap tu dia puasa, sejuk hati. Kemudian balik pula petang. Oh mama, ni result periksa hari ni, nak beritahu kat mama result periksa hari tu. Tengok, alhamdulillah anak kita dapat nombor 2 dalam kelas, nombor 3 dalam kelas. Cemerlang. Sikit tapi berkembang. Nampak tak? Dia ada perniagaan. Gerai biasa je. Kecil-kecil je. Tapi dia tak menipu, dia banyak sedekah. Tapi ada je customer hari-hari beli. Habis. Buat hari-hari habis. Buat habis. Bayangkan ada orang ni meniaga, jual roti john je dekat Negeri Sembilan, dekat Seman. Roti john. Kaya raya, tukar 2 biji BMW. Roti john je. Roti john. Sedap ni. Mengeletek nyawa tak sadap. Betul. Meniaga roti john. Cuba fikir apa benda roti john. Maknanya meniaga burger boleh kaya. Tapi masalahnya orang kita ni, sebab attitude tadi, dia tak jadi rimau kat tempat kerja dia. Sebab apa tak jadi rimau? Ada duit sikit dia tutup. Cuti di kampung. 3 hari baru buka. Lepas tu orang setiap kali datang, kebetulan time dia cuti. Orang datang dia cuti. Akhirnya orang cek tempat lain. Dapat orang tempat lain lagi sedap. Dan bila orang tak datang tempat dia, ada orang buat ni. Itu masalah orang kita ni. Itu cerita dia, isu dia tadi kan. Rimau ni maknanya bukan garang. Rimau ni bersungguh-sungguh dalam mendapatkan sesuatu. Kan? Itu sebabnya sekarang ni apa yang kita kena buat? Dua-dua ni. Miau ni pun satu bentuk kesungguhan di rumah. Itu sebab kalau tanya lah orang perempuan, macam mana ciri suami yang dia nak? Kalau nak yang sweet, caring, ambil berat kan? Dan funny. Kelakar. Dia cakap tu kan. Tapi bila dah kahwin, orang perempuan gemar lupa perkara ni. Baru jadi pengurusi pengetahuan ni, cawangan lain nak bukan sini. Cepat saya betulkan. Baru pegang jawatan, baru pakai baju purple dah garang. Contohlah. Maksudnya, dia dah ada kedudukan, dia dah kerja, dia sibuk dengan hari-hari itu yang kita betulkan. Miau di rumah, rimau tempat kerja. Balik rumah dia dah lupa. Bila suami romantik sikit, hai abang rindu betul dengan isteri abang ni. Nak mati apa? Apa hal ni? Nak apa? Cakap nak apa? Tak salah ke abang nak bermesra dengan isteri abang? Abang. Ingat saya tak kenal abang ke? Ini ada benda lah nak ni. Cakap. Nak apa? Cakap. Abang. Lepas tu bila suami buat kelakar sikit, buat lawak sikit. Abang, tak boleh serius ke? Jangan sampai lawak, caring dan sweet suami kita dihargai orang ketiga. Itu mesej yang nak disampaikan hari ini. Mesej ini sangat jelas dan terang. Kan? Iya. Lepas tu kat tempat kerja, kawan-kawan pun cakap, mesti best kan jadi wife you ni. You sweet, ambil berat. Lepas tu kelakar pula. Ya Allah, bertuah isteri you. You je yang cakap I macam tu. Drama sangat. Hakikatnya tak sama seperti yang nampak. Setakat ni you je appreciate I. Tu cerita dia. Hati tu sebab kat rumah appreciate. Kau tak kelakar pun dah abang. Jangan boleh fikir awak ni. Allah. Jadi maknanya appreciate. Jadi dalam kehidupan kita ni macam tu lah. Dalam keluarga ni satu setting kita kena. Tempat kerja, rumah. Tempat kerja dan rumah. Kena install 5 perkara dalam hati kita. Kena install 5 perkara. Pertama, sabar. Sabar kat tempat kerja. Memang macam tu. Asal naik pangkat dia. Kenapa dia weh? Kan. Dia naik pangkat. Dan kemudian kita minta kerja tu. Dalam 10 orang, seorang je akan dapat. So kita tahu dah, kita mungkin dapat, mungkin tak dapat. Dan kalau tak dapat, tak apalah, belum rezeki aku. Kadang-kadang kita dah boleh terima, tapi wakil syaitan rajim setiap department ni. Macam mana boleh kau tak dapat? Weh, aku tengok sendiri, memang patut nama kau. Oh, setan betul yang mengasut ni. Ada yang macam tu. Ya Allah, aku sendiri nampak dengan mata aku sendiri, memang nama engkau. Aku tak percaya lah. Ni mesti ada tangan-tangan ni. Nampak ada cerita.
Macam-macam lah orang tuduh dan sebagainya. Tak. Kena konsisten. Sabar. Sabar dengan apa juga. Kau tengoklah. Kalau khusus, kalau pergi luar negara, hantar dia. Kau tengok. Sabah Sarawak, hantar dia. Khusus kat PJ, Kalian Jaya ni, hantar kita. Pasal khusus pun jadi hal. Nampak? Kalau orang lah kan macam tu kadang. Sedangkan dia terlupa waktu mula-mula dia isi borang minta kerja kat sini. Apa ayat dia? Aku dapat kerja jadilah. Aku tak minta apa dah. Janji dapat kerja. Lupa ayat tu. Tu cerita dia. Sebenarnya kita kena syukur. Tandanya kita dah ada kerja. Kat luar sana, orang dah pusing round dah satu PJ ni. Bawa file folder. Minta sana, minta sini. Saya sendiri masa jadi pengarahan undang dulu, kalau buka jawatan kosong, pembantu takbir pengkerjaan operasi minimum dan SPM. Yang minta ada master, ada degree. Tak ada kerja. Macam-macam kan. Sanggup minta, tak kisah. Ada yang sorok degree biar dapat SPM ni. SPM result bagus pula tu. Cakap tak nak sambung belajar. Saya nak fokus pada keluarga. Menipu kan. Bila dah dapat kerja baru dia declare. Dia kata dia ada degree. Ramai orang macam tu. Kerja tak ada. Terpaksa. Itulah hakikat sekarang. Kan? Jadi bukan. Kena sabar. Dengan ujian sekarang. Nak pula sekarang ni media sosial. Sabar. Kenapa sikit-sikit nak komen? Sekarang aku cakap balon. Lelaki teruk betul 2-3 hari ni. Tak, contoh saya paling kesian. Saya bukan kesian apa tau. Saya kesian tengok orang yang komen ni buat saham akhirat dekat dalam komen ni. Sudahlah, memang tak gunalah, nampak je baik. Kita ni siapa nak judge orang? Cara kita komen macam kita hari-hari ada dalam rumah tangga orang. Padahal rumah tangga dia elok je. Sebenarnya asalnya elok, cuma diuji. Tolong cerita rumah tangga siapa tak pernah diuji? Angkat tangan. Alhamdulillah lah rumah tangga saya okey semua. Dua-dua pun sekarang tak ada masalah. Makna ada masalah. Mesti ada masalah. Cemburu, terasa hati. Boleh tengokkan main lagi gambarkan surbat. Awak ingat saya tak ada perasaan? Lah kita orang JK kot. Macam itulah ayatnya. Kau main rapat ke gambar dalam lift ni? Jauh bang, memang jauh sebenarnya. Gambar tu menipu je. Sebab iya. Kadang-kadang kan dia jadi hal, mesti akan ada isu dalam rumah tangga. Komen macam tu. Kenapa kahwin sebagai Thailand? Tengok orang tu, tengok abang Tesla pun kahwin kat Malaysia. Hari tu Tesla pun marah juga. Tak ada, saya kata tadi, apa cerita ni? Kita ni komen pasal orang sebab kita terlupa. Once kita usik hal orang, Allah akan buka pula ruang diri kita diusik oleh orang lain. Kita cerita sama tangga orang, macam tangga kita baik sangat. Lah, engkau pun ada masalah ke? Orang cerita, nampak? Itu cerita dia. Tak usah. InsyaAllah dalam minggu ni atau minggu depan, akan saya keluarkan satu video, respon SD. Dah lama saya tak keluarkan. Tentang penyakit ain. Itu orang boleh tengok. Apa maksud penyakit ain? Apa penyakit yang boleh digambarkan? Ada perempuan cantik rambutnya, banyak mengurai. Tapi disebab ramai orang tak suka. Ramai orang yang dengki. Berdoa yang bukan-bukan dalam hati dia. Rambut dia jadi gugur, kemudian ada luka, bernanah, busuk sampai orang tak boleh dekat dengan dia. Baby di Yaman, bayi yang baru lahir, dia akan tulis pakai celak tu, alif lam lam ha Allah, tulis subhanallah supaya kalau nak puji anak ni nampak tulisan kat dahi tu. Puji Allah dulu. Sebab takut penyakit ain. Alhamdulillah kelahiran baby kami, tunjuk dalam. Kan? Tak sangka, alhamdulillah selamat melahirkan bayi seberat berapa gram, kan? Cerita. Lepas tu orang tu pula yang baca tu pula dah 18 tahun cuba. Tak dapat anak. Macam kau seorang ada anak. Kau tengok banyak masalah budak ni. Mulut ni yang cakap ni. Anak kembung, menangis tak berhenti, sawan tangis, tak mau makan, tak mau nyusu dan sebagainya. Benda pada penyakit ain. Ambil gambar pegang tangan kat handbrake. Kaulah segalanya. Lepas tu masuk lagu. Masuk lagu kan. Masa tengah bahagia sangat kan, tunjuk gambar macam tu. Lepas tu cerita ni berlaku kan, ada satu kes dia hari-hari post pasal family dia.
Post for family. Hari-hari post for family. Tiba-tiba tak macam mana suami sibuk, ada hal kat luar negara. Dia jarang dah dapat bergambar dengan suami, dia pun kerja sibuk. Komen daripada orang. Sekarang tak ada gambar husband, ada apa-apa masalah ke? Ada apa-apa cerita ke? Kalau ada masalah, feel free to call. Dia orang pun cuba. Banyak penyakit sekarang ni. Tak ada apa-apa pun, I okay je cuma. Tak payahlah, I okay je. You boleh cerita, feel free to call. Yang memang. Faham tak? Orang perempuan kan macam tu. Nampak lelaki handsome ni ambil gambar view. Imamku. Kalau tak handsome, pengusi karat kematian. Pengusi skim ronaan skurela, KRT. Aduh, hai. Lelaki tak pernah pula kan share gambar perempuan. Bidadariku tak berani. Tak berani. Lepas tu belum cerita lagi. Kita tengah scroll, terlike. Tertekan like tu. Jadi hal tu. Kamu bukan main lagi. Post orang lain, awak like. Saya ni setiap awak, tak ada satu pun awak like. Jadi hal. Itulah penyakitnya hari ni. Kan? Sebab hati-hati. Bukan kita tak tahu, kita tak tahu kan, kita tahu masalah dekat tempat orang, kita tak tahu. Itu sebabnya jangan kita lebih-lebih. Jadi pertama, sabar. Kedua, install dalam hati kita syukur dengan apa yang kita ada. Syukur. Manusia tak boleh bersyukur ada dua sebab. Pertama, sibuk tengok apa yang orang ada sampai terlupa apa yang dia ada. Dan kedua, sibuk tengok kelebihan orang lain sampai lupa tengok orang yang lebih kurang daripada dia, lebih susah daripada dia. Kalau tengok orang yang kurang daripada kita akan lebih bersyukur dengan apa yang kita ada. Faham Jadi makna tu kena ada tu, syukur. Biarlah suami kita tak handsome pun pada kita lah. Walaupun suami kita tidak se-handsome mana, walaupun isteri kita tidak secantik mana, walaupun suami kita tidak setampan Era Nazif, Fatah Amin dan walaupun isteri kita tidak cantik, Luna Maya Karin, Fazura, syukur sebab tutup lampu sama. Kau ingat Nilofa tu tutup lampu menyala muka dah? Tak ada. Sama je. Tutup gelap. Gabar-gabar terasuk sudah. Settle. Iya. Kan? Lepas tu sibuk nak kurus. I nak kurus. Macam-macam ubat telan. Kenapa? Tanya husband dulu. Bang, kalau saya kurus okey tak? Tak perlu. Maintain. Abang, biarlah kurus. Yalah, kenapa nak kurus? Suami tanya. Kenapa nak kurus? Biar saya ni bekerja okey, ibadah pun ringan sikit badan. Okey, kalau macam tu tak apa. Apa-apa, I nak kurus sebab apa? I nak lawa. Tak ada kena-mengena. Kurus dan lawa. Kalau dah muka kau tak boleh belah tu, tetap tak boleh belah. Tak, janganlah kecantik tak masuk saya. Kecantikan tu sendiri subjektif. Betul tak? Kerana suami lagi suka. Saya suka badan you macam ni. Maintain. Okeylah. Badan sedap peluk. Iya. Saya biar dia berisi. Jangan dia kurus sangat. Jangan. Kan? Kalau saya. Kan? Tu dia. Jadi mana kata? Syukur dengan apa yang ada. Anak. Ada orang ada orang Allah bagi rezeki apa? Bagi rezeki jambatan dia pendek, cepat kahwin. Syukur. Ada orang jambatan dia panjang, lambat kahwin tapi dapat jodoh terbaik. Ada orang tak ada jambatan langsung, Allah tak bagi peluang dia kahwin sebab Allah bagi dia peluang jaga mak ayah dia sampai ke akhirnya. Ada orang rezeki dia jambatan dia dah pendek, banyak kali pula tu pun rezeki. Maknanya rezeki yang tidak dapat ditolak. Contohlah kan. Iya. Saya pernah tengok lah ada satu kes tu. Orang tu dia menikah satu majlis. Dia nikah dengan 3 orang satu majlis. Aku terima nikah ni sah-sah. Dia pusing sini pula. Aku terima nikah ni sah-sah ni. Apa ni? Ketiga-tiga isteri dia, ini semua orang susah, anak yatim. Dan setiap isteri dalam bank account dah siap dah ASB bank in RM200,000 seorang. Dekat rumah teres tu, selang sebuah rumah. Ni rumah isteri pertama, selang sebuah rumah, isteri kedua, selang isteri ketiga. Setiap kali pergi majlis kuning kenara, pergi semua sekali. Siapa yang turn dia hari tu, dia yang akan layan suami, yang lain jaga anak-anak semua. Dia sampai dah lupa nama anak dia siapa. Tak ingat.
Dan setiap bulan ada seorang isteri, dia akan bagi duit kat dia untuk dia agih-agihkan. Dan dia tanya isteri dia nak pakai kereta apa. Setiap tahun, hujung tahun bila dapat duit dividen ASB ke apa, keluarkan duit untuk shopping, beli barang sekolah anak dan sebagainya. Mak, what say you? Ya, tu keadaan dia. Maknanya ada yang okey, kan? Macam ustazah tu, kan ustazah kata, sebenarnya saya tak ada masalah dengan poligami dengan 3 syarat. Pertamanya adil, keduanya bertanggungjawab, dan ketiganya bukan suami saya. Tu ustazah cakap tu. Bukan main lagi dia, kan? Ya, tapi tak apalah, tapi betul, bukan senang, kan? Tapi yalah, saya just bagi advice, kita jangan marah, boleh marah, tapi jangan sampai kita menolak hukum, kan? Sebenarnya poligami tak sesuai tak zaman ni, jangan mengucap balik semula. Sebenarnya kalau kita cakap dia ni ada masalah, dia tak layak, dia mungkin kemampuan dia tak ada, mungkin dia ni contoh kan, tu lain. Tapi jangan terlebih-lebih. So maknanya syukur. Ketiga, percaya pada hikmah. Satu benda berlaku tu ada hikmah dia. Kat tempat kerja berlaku masalah-masalah tertentu, ada hikmahnya. Dekat rumah anak sakit, ada hikmahnya. Kena tipu, ada hikmahnya. Nampak gambar Asam Serbat, pelaburan patuh syariah, bayar 300 dapat 10,000. Dia kata kawan pun masuk mulu-mulu memang dapat 10,000 tu. Ada yang dapat, ada yang dapat yang first round. Lepas tu orang tu call lagi, nak tak masuk lagi. Sebab apa? Kalau yang ni kali ni kita gandaan ni mungkin akan cecah 50 ke 60,000. Dia masuk lagi 10,000. Masa tu lah kawan-kawan yang tak tahu pun masuk. Akhirnya lembur. Memang kita nampak benda tu musibah, tapi ada hikmah. Hikmah dia apa? Masa dia susah, dia tak ada duit, habis duit dia dah. Siapa yang datang jumpa dia? Siapa yang datang tolong dia? Hikmah dia. Dan hikmah dia, dia tidak akan tertipu lagi di masa akan datang. Mungkin. Tapi ada orang yang kena tipu banyak kali dah. Macam tu juga ada. Kan? Hati-hati. Tanam tabu di tepi rumah, cabut ubi sampai ke akar. Kalau hidup percaya pada hikmah, selautan garam terasa tawar. Itu mungkin tak naik pangkat. Kita mungkin tak dapat kelebihan-kelebihan tertentu kat pejabat, tapi Tuhan bagi anak yang baik. Anak umur 4-5 tahun nampak, Mama tak sihat. Mama dah makan ubat ke belum? Mama? Saya cakap macam tu, baik tak baik? Budak 4-5 tahun, Mama tak sihat. Mama saja KL. Petaling Jaya. Mama tak sihat ke? Masa tu kita rasa, ya Allah, anak sejuk apa? Sejuk hati. Sejuk perut ni kembung tu. Sejuk hati. Orang lelaki tengoklah, dia fikir dia je ada perut. Nampak tak perempuan ni? Kan? Mama dah makan ubat ke belum? Sian Mama lah, anak Mama kan macam tu. Kan anak Mama mana ada? Kan mesti hati Mama. Yang keempat, redha. Kena ada redha. Apa beza redha dan pasrah? Apa beza redha dan pasrah? Pasrah menerima sesuatu kejadian itu dengan hati yang sakit. Redha menerima sesuatu kejadian itu, kesusahan itu, ujian itu dengan hati yang ikhlas. Saya bagi faham macam ni. Ni pasrah. Ni pasrah okey. Tak macam mana? Dah tu langkah yang suami akak pilih. Ikutkan mana ada perempuan sanggup terima keadaan macam ni kan. Hati sakit sakit akak kena terima. Itu pasrah. Saya kena lakonkan biar faham. Redha pula seperti ini. Mungkin ni dah rezeki akak. Nak buat macam mana? Dah itu jalan yang suami akak pilih. Mungkin ada hikmah di sebaliknya. Kak doa mudah-mudahan akak diberi kekuatan, suami akak pun diberi kekuatan agar terus berlaku adil, jaga semua isteri-isteri yang dia ada. Jangan dia menzalimi tentara kami. Tak lupakan hak kami dan anak-anak. Dan mudah-mudahan Allah meletakkan kami semua sebagai calon-calon untuk masuk syurga tanpa hisap. Amin. Jangan risau orang lelaki. Jangan risau, itu takkan berlaku. Kau dah terbayang tadi kan? Ini sekadar ilustrasi untuk rujukan akademik saja. Okey, macam tu. Jadi tak payah, ya Allah, kan tak payah. Tu tak payah. Ini hanya penjelasan saja. Okey.
Jadi itu maksud redha. Redha tu terima hati ikhlas. Dia susah, sakit, terima. Wah, kau sakit. Dah berapa lama kau sakit? Dah buat macam mana? Agaknya Allah nak bagi aku rehat. Sama aku kerja tak pernah rehat. Tu teruk ni, slip disc ni hari-hari ni. Aduh, sakit belakang ni. Aduh, slip disc. Teruk. Orang yang teruk slip disc ni yang dengan komputer hari-hari. Kan? Dia tak ada exercise langsung. Pak, kadang dia lupa nak bangun macam mana. Kalau tak boleh bangun dah. Siapa yang ada masalah tu pergi dekat buat kiro dekat Bangi tu. Bangi tu bagus, kiro praktik tu. Ramai yang buat kat sana okey, dan dia tak bayar terus lamsam sampai 10 session. Pergi sana satu session datang bayar 300 settle. Ada yang berpapah keluar dah boleh jalan macam biasa dah. Pergi sana. Kiro praktik Bangi. Yang slip disc teruk tu. Pergi sana, penting bawa kita punya result MRI semua, tengok tulang kita L berapa apa semua tunjuk dia. Okey, dan begitu juga yang terakhir sekali yang kena ada dalam diri kita adalah ikhlas. Ikhlas. Jadi macam manakah cara nak menambah keberkatan rezeki dan nikmat tangga? Pertama, mula dari sumbernya. Bila bekerja, jaga amanah, jangan kita khianat. Kan, orang lain kerja, kita tak kerja tapi gaji sama. Tu saya kata tadi, sumber kita, kewangan kita buat balik, bagi anak isteri kita makan. Dengan tahap pergi ke pejabat tak buat kerja pun, jajak minum aja. Dan dia adalah halakah yang sama je hari-hari. Jadi grup dia, ketua kumpulan dia bergantung pada siapa yang bawa kereta. Kan bos lah tu mana tu. Kan? Dan begitu juga kadang kat tempat kerja, mengelat aja. Kan? Dia akan bekerja walaupun bos ada ke tak ada, dia akan bekerja dengan rajin. Dia tak kira bos ada tak ada. Macam kedai makan, nampak bos dekat cashier, tengok dia kerja, dia lap bawah meja pun lap, sapu semua. Tapi bila bos dah tak ada minggu depan tu, tengok dia masih lagi kerja macam tu. Sebab ada CCTV. Tak mana nak bagi gambaran apa. Walaupun kita tak ada kerja, walaupun bos kita tak ada tempat kerja, kita tetap kerja sebab CCTV lagi besar tu. Iaitu Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tengok kita. Ini betul. Okay guys, nak beritahu sikit. Bos hari ni meeting Putrajaya. Dan dia mungkin tak balik pejabat hari. So, tanya semua. Dia buat pengumuman tu. Bayangkan. Dan benda ni tidak berlaku di TMB Putrajaya. Tu kena sebut siap tu. Kan? Kemudian menjaga hubungan kekeluargaan dan sesama manusia. Jaga hubungan dengan keluarga, jaga hubungan dengan manusia. Maksud jaga ni apa? Jangan tamak pertama. Jangan sombong. Jangan dengki. Baik hati. Siapkan air. Letakkan, tuang kalau boleh. Benda ni adalah saya gerak hati saya tu. Tengok kan? Waktu concern, kena ada concern hubungan dengan manusia. Samsul Debat jauh datang pada Seremban. Kan, lepas tu pagi tu dah ceramah dekat Persada Plus tu. Lepas tu petang tu dekat TMB. Hari kosong bagi contoh lah. Maknanya dia punya concern tu lah. Dia punya concern. Maknanya tak adalah, kesian. Tak ada, kena belajar bersyukur. Baru tadi ceramah pasal syukur. Saya bagi contoh. Kan? Kau tak pernah tengok ke live aku ke apa? Macam mana aku balon orang kalau bagi air kosong ni? Tapi tak apalah, istiqamah kan. Air ocean. Okey, hanyalah. Jadi makna kata, saya kata tadi, baik hati, jaga hubungan dengan manusia, buang benda-benda tak baik dalam hati. Buang tamak. Jangan tamak, kongsi tak apa. Ingat. Jangan tamak, kongsi tak apa. Tengok, jangan. Inilah dia orang lelaki kena faham. Orang perempuan mungkin dia tak mencuri, dia tak membunuh, dia mungkin tak maki hamun orang, mungkin. Tapi satu benda tak boleh buang dalam hati orang perempuan ni kadang-kadang, bersangka buruk. Saya kata kongsi. Benda baik, ada maklumat baik, share dengan orang. Itu kongsi. Ada makanan kejap lagi ambil, rasa-rasa tak habis, kongsi. Itu maksud saya. Ini bagus. Tak apa, jangan tamak, kongsi tak apa. Apa masalah kau? Sahabat, saya tak sebut pasal kongsi yang lain-lain. Saya sebut kongsi yang baik-baik. Cuba. Dia orang lelaki, dia senyum, dia positif sebut. Yang kedua, tak gua. Yang kedua, jangan tamak. Jangan tamak. Yang kedua, jangan kita sombong.
Jangan belagak. Nak belagak kenapa? Jangan tengok Puan Robiah kita. Humble je. Daripada tadi, dia mana bunyi-bunyi. Aku mati-mati sangka orang lain yang jadi pengusi Pelita Wanis ni. Tapi dia dengan humble-nya. Naik ke depan. Tadi yang hantar kamera ke depan ambil gambar. Dia ni bukan bos. Dia humble. Orang lain yang ambil. Humble. Bahasa baku. Merendah diri. Tenang. Puan Robiah ada berapa orang anak? 2. Mesti anak-anak dia pun rumah lembut macam dia. Dia tadi, saya cuba mengamati tadi. Baik-baik ucapan yang dibacakan tadi. Macam tu. Semuanya ikhlas bunyinya. Ya. Betul tu sebabnya kita tengok maknanya tak payah sombong, tak payah nak belagak. Saya pengusi Pelita Wanis. Tolong tepi sikit. Oh, tak ada. Oh. Tapi baguslah dekat bawah tu pun betul-betul nama amalu binniat. Tadi kat bawah nak masuk lift, niat 20, sop, tengok lift mana. Makna orang akan berbeza niat. Kalau niat dia ke sini, lift kau kat sana. Neraka sini. Syurga sini, macam tu lah kan. Tu tadi Tuan Samsul Bari kata kat saya, Ustaz, sini memang lift ni mengajar kita tentang sabar. Tapi baguslah. Pump 20, tank, lift 3. Boleh pergi tingkat bawah pula. Apa hal? Maknanya dia kesan sesuatu pada niat. Agaknya lah. Lepas tu naik atas sudahnya baik tak ya. Pilih tu kan. Kesian tu korang hidup kat bangunan ni. Macam mana? Lift tu dulu tak ada pun sistem macam tu lift tu. Masa saya datang tu tekan 20 lah. Kenapa sekarang macam tu? Yang saya pernah tengok macam tu, yang tu menara Petronas, menara apa yang dia 80 tingkat, 50 tingkat. Kan? Kenapa nak rasa menara sangatlah. Yang bestnya cek pump, okey? Jumpa lagi. Pump lah, jumpa balik lah. Macam tu. Tapi yang best ada yang 2 orang pun masuk tu pump. Lepas tu dia tengok bayang dekat lift tu. Tak apa, maknanya okey lah. Tak payah sombong kan. Bagus. Ya. Tu saya kata tadi, tak payah sombong. Sebab tak ke mana pun sombong kita, betul tak? Beli kereta besar berapa lama besar? Beli kereta baru berapa lama rasa baru? Tak ada. Beli rumah besar dulu tahun 1990-an, rumah tu besar, banglo. Aku dulu nak buat rumah macam ni. Sekali tak nak buat rumah macam tu. Dah ada design lagi baru. Nampak tak? Tak ada siapa sangka tiba-tiba dah ada Putrajaya. Prisin. Tiba-tiba kat Seremban ada satu taman perumahan pun pakai prisin ni, nak muntah aku. Lorong tak berapa banyak, prisin ni. Gemang ikut-ikut. Tu dia tak salah, tapi tak payah sombong tu je. Kan? Ya, jangan sombong-sombong. Tak ada ke mana pun. Samsul Debat nak sombong buat apa? Berapa lama jadi Samsul Debat? Tunggu 3-4 tahun. Pecamah lain akan dilahirkan. Samsul Debat, debab, debu semua. Itu je. So saya cakap dengan isteri saya, camah, sabar. Abang camah tak apa tahun pun. Lepas 2-3 tahun ni, abang duduk rumah. Jangan kau muntah tengok muka abang, sudahlah. Perempuan memang macam tu. Kerja. Orang lain pun kerja TMB juga. Pengusi kilat, akonon apa semua. Macam-macam sebut kan. Cubalah pergi cuti pula. Orang lain elok je cuti. Cuti orang lelaki tu. 2 minggu cuti. Tengok TV, tidur, makan. Tengok TV, tidur, makan. Awak ni kat rumah tak kerja? Dia tanya pula tak kerja. Saya cuti. Lama sangat. Cuti ke berhenti? Mulut kau. Itulah dia kadang-kadang. Kan? Salahnya tak tahu. Apa yang dia nak tak tahulah. Kan? Tapi macam itulah. Kena kenal pasangan kita masing-masing. Kadang dia nampak lembut tapi hati dia keras. Orang tu nampak keras tapi hati dia lembut. Tak cuba tengok tapak tangan masing-masing. Tengok tapak tangan. Tengok tapak tangan masing-masing. Jangan tengok saya. Tengok tapak tangan masing-masing. La ilah. Macam mana nak tak ikut perangai tu? Sibuk tengok tapak tangan orang. Buat apa? Tengok tapak tangan sendiri.
Okey, tengok tapak tangan masing-masing. Okey, dah. Tengok dengar arahan saya tu. Jangan pandang saya pun, pandang tapak tangan. Dengar arahan ni, kena pandang tapak tangan masing-masing. Sekarang tolong tengok kuku masing-masing. Dah turun tangan, turun. Jangan tunjuk kat orang, jangan. Berapa ramai tadi perempuan nampak lembut. Selamat datang. Assalamualaikum Ustaz. Ramai tapi hatinya keras. Tapi berapa ramai lelaki nampak macho. Tapi dalam hati ada taman. Tengok tapak tangan, tak ada isu. Tengok kuku. Itu semua sifat kejantanan. Itu orang perempuan. Rimau. Tadi ada juga lelaki. Tengok tapak tangan. Okay. Tengok kuku. Alah, hai lelaki tu. Ya Allahu Akbar. Tapi kalau buat lepas ni tak kira dah tahu. Macam tu. Itu salah satu ujian. Balik nanti try pasangan kita. Boleh tengok. Dia hati dia lembut ke. Sebab lelaki nampak ganas. Tapi dia apa? Cepat terasa. Dia nampak macam, tak bang, jomlah kau. Tak apalah, pergilah. Lah, jomlah pergi apa ni? Tak apalah, tak pergilah. Kamu tak pergi. Nampak dia macam tu, keras kan. Tapi sebenarnya hati dia ada taman. Cepat mengajuk, cepat terasa. Dalam anak-anak kita, anak yang paling cepat terasa. Siapa anak paling sensitif sekali? Anak sulung. Anak sulung paling sensitif. Tanyalah siapa anak sulung. Dia akan cakap kat orang, Alung ni pandangan Alung je. Terpulang kau nak dengar tak nak dengar. Nak dengar sudah, terpulang. Alung okey je. Cuba tak dengar, kecil hati. Cakap kan macam tabah sangat. Anak nombor 2 pula, dia akan dapatkan apa juga yang dia nak walaupun terpaksa menyakiti nombor 1. Tu perangai nombor 2. Kalau dia nak satu benda. Nombor 3, dia akan menyakat nombor 1 dengan nombor 2 dan dia paling cepat laporan sampai kat mak dia. Tetapi kebiasaan anak nombor 1 dengan nombor 3 rapat. Nombor 4 dia akan ulang balik perangai nombor 1. Nombor 5 perangai nombor 2. Kebanyakan, tapi tak semua. Tak semua. Tapi kalau dia anak sulung, hasil perkahwinan yang kali kedua. Tu tak dapat, kau tanyalah di sini. Tak dapat aku nak urai tu. Dah complicated dah tu. Kan kadang-kadang orang tanya saya soalan tu, susah. Tu orang tanya saya, Ustaz kalau kita boykot yang ni macam mana? Ustaz kalau kita boykot ni macam mana? Saya kata kalau ada alternatif yang lebih baik, why not teruskan. Contohnya ada makanan ayam, ada orang jual ayam goreng juga. So makanan ayam goreng tak mati pun. Kan? Kalau itu boleh membantu sumbangan usaha kita sikit, buatlah. Lepas tu tanya pula soalan, Ustaz kalau kita boykot umrah, pahala. Sebab kerajaan dia tu, kerajaan Arab Saudi tu dia menyokong ni. Saya kata. Tapi kalau kau ada alternatif, kau boleh buat umrah kat Seremban, buatlah. Tak boleh kan? Janganlah over sangat. Kan? Janganlah babitkan benda tu. Kan? Tu masalah dia. Kan? Tu dia. Jangan sombong kan? Tak payah sombong. Dan yang ketiga, jangan dengki. Jangan dengki-dengki. Kat tempat kerja, jangan dengki-dengki. Jangan dengki. Ada orang yang kelebihan, Alhamdulillah. Dia dapat naik pangkat. Alhamdulillah. Kata Ustaz Syed Abdul Qadir Al-Jufri, kalau ada orang lain dapat kegembiraan, kita tak rasa apa-apa, maknanya dengki dah ada. Saya ulang balik. Kalau orang lain, sahabat kita, saudara kita dapat kegembiraan, kita dalam hati tak rasa apa-apa, makna dengki dah ada. Dengarnya Puan Rubiah dapat pergi haji tu ni. Dengarnya. Tengok respon. Dia kata, yalah. Dengar kat tu. Dia tak rasa apa. Semalam ada dengar tu kat tabung haji, dia sebut dalam kota dalam 20,000 dapat pergi tahun ni. Mungkin dia seorang kot. Tak rasa apa. Tapi kalau dia cakap macam ni, dia dengar Puan Rubiah dapat pergi haji tahun ni. Tak apa kabel pakaiannya tu, confirm dengki. Contoh. Tapi sepatutnya apa? Dia dengar Puan Rubiah dapat pergi haji tu ni. Ya ke? Ya Allah, aku nak jumpa dia lah Puan. Kalau pergi, jangan lupa doakan saya tau. Saya pun nak pergi juga. Boleh, insyaAllah. Dah daftar belum? Belum. Macam mana aku nak pergi? Kau daftar pun belum. Tapi siapa yang baru daftar hari ni, insyaAllah kalau tak ada apa-apa minta, boleh pergi pada tahun 2114. 3 kali mati hidup tak boleh pergi lah. Mati hidup. Belum mati balik. 3 kali. Buat rayuan. Kena buat rayuan. Kan? Dengar dia dapat naik pangkat. Dengar tu. Tak rasa apa.
Dengar dia naik pangkat, tak boleh jilat ke bos tu, confirm dengki. Sebab tu, dengan naik pangkat je ke? Ya Allah, apa-apa hal boleh minta tolong dia. Macam tu. Dengan ada beli kereta baru. Tak boleh dicuri duit tu, confirm dengki. Dengan ada beli kereta baru je ke? Ya Allah, bagusnya dah boleh tumpang kereta dia. Dia rajin tumpangkan orang kereta. Dia tahu, teknisi minyak bawa tidur. Nampak happy. Nampak, benda baik. Dengar anak dia dapat semua A, peksa. Alhamdulillah, ada juga anak-anak staff kita yang bagus-bagus result happy. Macam anak dia seorang pandai. Tu dengki. Nampak? Dengar abang Haji tu lah, yang umur 80 tahun tu. Kenapa? Dia kahwin. Biarlah dia kahwin. Kan dia dah lama dah hidup seorang. Kau tak dengar habis cerita ni? Kenapa bini dia umur 25 weh? Suami 80, bini 25. Tak terangkat ke ni? Cuba sangka baik. Alhamdulillah, dia dapat isteri yang tegap boleh jaga dia. Ini makan mulut cepat. Malam pertama mati tu. Itu confirm dengki. Itu confirm dengki. Kalau kau tak puas hati sangat, cuba kau tanya dia perempuan tu. Ni nak tanya sikit. Apa yang kau gemar sangat Abang Haji tu? Bukan umur dia dah banyak ke? Macam mana saya nak cakap? Abang Haji ni dia romantik. Dia pandai gurau. Kita orang makan bersuap. Walaupun kadang tu susah sikit kan. Kenapa pula? Kadang bila suap-suap, abang, itu telinga. Dia kalau sini bang, sini. Allahu Akbar. Lepas tu setiap kali saya marah, dia tak pernah balas balik. Dia pakak, tak terangan nak balas. Doakan yang baik-baik aja. Yang baik-baik aja. Kita, orang tu gembira. Tak boleh kita happy. Apa maksud dengki ni sebenarnya? Apa maksud dengki? Tak nampak dia tengok orang lebih, tak gembira dengan orang lain. Okey, dengki ni kalau kita faham maksudnya macam ni, insya-Allah kita tak nak dengki dah. Dengki, faham macam ni, dengki ni samalah artinya kita mempersoalkan apa yang Tuhan dah tentukan untuk orang lain. Itu dengki. Tuhan yang izinkan dia dapat benda tu. Kau nak marah kenapa? Bini dia lawa, macam bini dia seorang lawa. Ya Allah, tak ada siapa pun cakap. Tu hargailah. Memang pasangan dia, kenapa isteri kita nampak tak lawa berbanding isteri orang tu? Sebab kita dah tengok hari-hari. Tu je. Cuba kau relax tengok. Kau tengok tak boleh. Tak lawa. Padam lampu, suramkan sikit. Okey. Macam nampak. Dia kena macam tu. Lepas tu suruh ngiring sikit. Okey. Iya. Lelaki memang macam tu. Tapi lelaki, satu yang saya suka pasal lelaki ni, ikhlas kalau bergambar. Lelaki ikhlas bergambar. Bergambar. Tak, orang lelaki ni senang. Tak ada. Bantaklah, gemuk-gemuk lah. Cuba masuk gambar. Ambil gambar. Perempuan. Sini masuk, dia potong sikit badan dia sini. Macam tu. Lepas tu ngeng. Kalau gemuk-tergemuk je lah, banyak cerita payah sangat ambil gambar. Gemuk macam tu. Balik semula. Nampak gemuk. Apa masalah kau? Ambil gambar banyak kali. Lepas tu marah anak. Dia marah anak. Macam mana ambil? Belakanglah sikit. Daripada sujung saya ambil gambar. Nampak halus je macam tu kan. Aduh. Saya itu sebabkan orang ramai yang share dekat dalam TikTok tu. Dia crop muka dia tengok bulat macam tu. Yang saya tak boleh tahan. Saya kena kontrol berat badan saya. Itu yang saya kontrol tu. Lemon hari-hari, lemon kosong. Lemon kosong kan. Lepas tu makan nasi pun stop. Saya apa yang jadi kat saya, memanglah dapat aku perut ada. Kalau tidak tu macam temikai. Tiba-tiba dekat section 20 6 bulan 10 yang lepas saya collapse. So buat pertama kalinya saya masuk dalam dekat hospital KPJ. Jaga-jaga dan wayar semua. Cik kan. Masalah duduk hospital. Visitor strictly not allowed. Tak boleh. Kan datang bercakap je kerja gitu. Takkan aku nak bercakap kan.
Itulah. Kontrol. Dia nak turun berat badan, nasi, gula, susu, tepung. Paling susah nasi. Tapi 2 minggu je. Lepas 2 minggu kita akan okey. Badan kita akan boleh terima lah tanpa nasi. Saya last makan nasi pagi tadi lah. Masa dekat tiap. Okay. Mana dah start dah hitung. Ni dah makan balik. Kontrol lah, kontrol je. Okay. Kemudian mungkin bersedekah, bantu orang. Kemudian melazimi Al-Quran, mengaji, solat duha, solat sunat, istighfar, solat tahajud, tawakal, berdoa lebih spesifik. Ya Allah, nampak doa tu macam doa majlis rasmi kerajaan negeri. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Kaulah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, aku sayangkan istriku, ya Allah. Spesifik. Tu doa spesifik. Aku sayangkan istriku, ya Allah. Anak. Tengok mak. Panas-panas. Sibuk je. Aku juga sayangkan anak sulungku, Along, ya Allah. Long, nama kau lah, Long. Aku juga sayangkan anakku yang kedua, Angah, ya Allah. Angah, nama kau pun ada. Aku juga sayangkan anakku yang ketiga, Alang, ya Allah. Tahu tak apa. Dia rasa tau nama dia disebut. Itu sebabnya kalau kita nak tegur isteri pun dalam doa pun sesuai. Spesifik. Macam anak kan, anak peksa. Ya Allah, anak sulung kami, harapan keluarga, ya Allah. Dia bakal menduduki SPM tahun ini, ya Allah. Si Along pandang adik dia. Berikanlah dia 10A, berikanlah dia 12A, ya Allah. Berubah muka Long. Kenapa Long? Subjek ambil 9. Ayah pun tak tahu subjek ambil berapa. Main doa yang spesifik tu tak kena. Macam nak doa, nak tegur isteri. Sebab bukan nak tegur depan-depan tak berapa ni sangat. Sebab dia bukan takut isteri menakutkan. Ya Allah, kau bukakanlah hati isteriku, ya Allah. Ini apa hal? Dia seorang yang degil, ya Allah. Mesti bilang, dia pun sama. Menyaut, tetap menyaut. Perempuan, kalau tak menyaut, tak boleh perempuan. Aduh, itu sebab ingat tak seorang raja tu dia takut dengan permaisuri tu. Raja tu dia takut betul dengan permaisuri tu. Punya takut dia pun panggil semua lelaki dalam negara dia. Semua datang kat istana ni. Siapa yang takut isteri, berdiri belah kanan better. Semua pergi belah kanan. La ilaha illallah. Pandang belah kiri, tengok ada seorang. Nasib baik ada seorang. Siap peluk tiang ni. Kamu kemari. Apa pula? Tuanku nak jumpa, tuanku lah turun. Punya berani ni. Raja dia suruh turun tau. Okey, tak kisahlah. Nak petuanya pasal. Sekarang aku cerita macam mana cara nak lawan bini better. Apa pula? Patik lagi takut bini. Asal kau tak pergi belah mana? Bini Patik dah pesan. Jangan pergi mana-mana. Tunggu sampai dia sampai. Lagi teruk takutnya. Ingat dia berani sangat. Makna lagi teruk takut. Tak adalah, kita bukan takut isteri, tapi kita sebenarnya sayang. Itu sebenarnya. Kan? Tapi orang perempuan dengan betul doa suami tu, kadang dia tengok dekat masjid, kadang imam hamdan bil alamin, hamdan syakirin, hamdan wafin mazidah ya rabbana karim azim sultani jannah wa sakhati kawan. Dia ada bunyi, ada tak bunyi kan. Hati-hati. Kan suami dia, ya Allah kau berikanlah aku. Ya Allah, aku dah lama ingin ni, ya Allah. Pemudahkanlah urusanku untuk lagi, ya Allah. Isi kat belakang, amin, amin. Amin, ya Allah. Amin. Makbul. Jadi, kalau ada yang doa macam tu, kita kat belakang isi, jangan amin lah. Kuat sikit. Macam tu sebut. Kan? Itu dia. Kemudian apa? Mensyukuri sekecil-kecil nikmat. Sebab Nabi kata, jangan kamu pandang kecilnya nikmat itu, tapi pandanglah siapa yang memberikan nikmat itu. Kemudian, bersangka baik kepada yang memberi rezeki. Apakah keberkatan kurniaan Tuhan? Pertama, keberkatan pada umur Tuhan bagi. Umur kita manfaatkan benda-benda baik.
Tuhan akan tanya, umur kau dulu hidup berapa tahun? Kau habiskan dengan apa? Tanya. Begitu juga keberkatan pada kehidupan berkeluarga. Kau jaga keluarga kau tak? Kau manfaatkan tak masa dengan keluarga? Oh, yang tu yang saya tak boleh nak cakap. Saya sendiri pun dengan keluarga berapa minit aja kadang. Berapa jam je. Ceramah keluarga bahagia ni. Dengan family pun kadang, Allah sejam tu yang kalau boleh buat pergi makan, jujur pergi makan. Dia quality time tu, mustahak tu. Rindu betul abang dengan isteri abang ni. Cakap. Isteri saya sebut tau. Isteri syurga abang. Saya panggil isteri syurga abang. Iya. Tak salah panggilan apa nak panggil pun. Tapi appreciate. Kan? Balik rumah jangan terus masuk bilik sendiri. Orang lelaki balik rumah kita sibuk macam mana pun jangan terus masuk bilik sendiri. Masuk bilik anak tu tengok. Ya Allah. Masa bila lah kau besar ni, ya Allah. Pusing keliling ramai betul anak ni. Lepas tu dah masuk bilik tu, tutup pintu, masuk bilik sendiri pula. Ya Allah, kau pun dah besar. Masa bila lah kau besar, tidur macam ni pula, ya Allah. Kita baru nak alih tangan ni. Balik lambat. Kena marah, kena sahab. Itulah dia kan. Tapi betul, tak sebenarnya, tapi betul, appreciate. Lagi satu orang perempuan, appreciate. Don't take things for granted dalam bab layanan pada suami. Saya banyak dapat aduan. Orang lelaki ni kat luar nampak garang, pakai coat, pakai jaket TNB, biru, collar hitam. Ya, pakai dahsyat, baju dahsyat ni. Garang, hei, jam lepas, lek lu. Kamar ni kat luar. Tapi dekat rumah dalam bilik macam tak sedekah. Tolonglah. Dalam galap. Lepas tu perempuan bagi alasan. Nantilah, besoklah, penatlah, alah, nak mati apa. Itu je kerja dia. Tak ada benda lain ke? Tak ada benda lain dia bersama suami dia. Kesian suami tu. Kan Nabi pesan, layanlah suami kamu walau di belakang unta sekalipun. Tapi janganlah sesaja cari belakang unta tu. Maknanya kalau suami kata, on tak on? On. Abang nak keluar sekejap, lepak dengan kawan abang. Okeylah. Tapi jangan lupa tahu, malam ni tak jadi dia keluar. Iya, betul. Layan suami, jangan abaikan. Kalau kita nampak suami tu berlari, nampak suami masuk bilik, berlari masuk bilik. Bang, ada apa-apa boleh saya bantu? Baru betul. Kak, kau pernah buat tak cakap? Pernah buat tak macam tu? Tak pernah. Kau jangan pakailah baju beritahuan ni sih. Beritahuan ni kena buat macam tu. Lepas tu kalau boleh biar ada lampu lip lap tu. Kan tenaga. Ada apa-apa boleh saya bantu? Macam tu. Baru betul menyala dalam gelap tu. Kan kalau kita tengah basuh kain, kan kita pakai cepat-cepat tekan butang auto. Berlari, bang, ada apa-apa boleh saya bantu? Macam tu. Ataupun tengah basuh yang pakai mesin yang semi auto. Sebelah ni basuh, sebelah ni kering kan. Kan kita pindahkan sebelah tu. Dan biasa yang mesin macam ni, belah kanan tu kita kering tu mesti dia macam kita pusing tak mau. Dia kena pakai lutut. Boom, dia jalan kan. Betul tak kan? Pernah kan? Pernah tak? Saya pernah tu. Lepas tu berlari masuk bilik. Bang, ada apa-apa boleh saya bantu? Kalau suami kata, tak apa, pergi sambung kerja kau. Markah penuh. Bang, ada apa-apa boleh saya bantu? Ada, kau bagian sekarang. Sebab suami nak ukur panjang kita berapa. Dah lama tak ukur. Yang faham, tak faham lah. Taklah. Macam itulah. Itu yang terbaik. Keberkatan pada rezeki. Cari rezeki yang halal. Nabi pesan cari rezeki yang halal. Kerja betul-betul. Saya kata sungguh-sungguh tadi. Jangan tipu klaim. Jangan. Klaim tak menambahkan pendapatan. Klaim hanya dapat cover sebahagian daripada perbelanjaan kita dah keluarkan. Sebab kita klaim kemudian. Betul tak? Nama pun klaim. Saya sendiri pun kalau kita pergi penginapan mana boleh cover semua kadang, melainkan ikut kelayakan. Macam saya dah bersara, saya dekat bersara, tunjuk kat hotel dapat 10% diskaun, tapi bukan semua hotel. Dapat lah. Kau tunjuk dekat hotel, ada satu hotel kat Shah Alam tu aku tunjuk, ni saya dekat bersara. Ustaz yang buat kelakar boleh, saya boleh sound aku macam tu.
Ada yang tak terima kat pesara ni. Ada. Kan? Tapi tak apalah. Yang di bilik air yang belaga dinding. Mandi pun macam, Ya Allah. Ya Allah. Kau hadirkanlah air lebih laju, Ya Allah. Itulah dia kan. Kemudian keberkatan pada berjemaah. Kita solat bersama-sama. Solat sama-sama. Tidur sama-sama. Makan sama-sama. Jalan sama-sama. Nampak? Solat sama-sama, okey. Tidur sama-sama pun yang muda-muda je. Dah berusia sikit mula. Pergi tidur luar. Menyemak je. Sian lelaki tu. Dah lah tak ada toto. Tidur atas tikar pula. Selubung pakai kain ihram mau balik umrah tu. Bini keluar tengah malam. Ya Allah, jenazah siapa pula ni? Macam jenazah pun dah putih je. Yang ketiga makan sesama. Bila makan sesama tu, bang, tolong ulurkan. Ramai tak tahu tau, kalau kita ambil anak kita nak minta ayam, kita cubit letak dalam pinggan anak kita, dapat pahala sedekah lagi besar daripada bagi makan anak orang lain. Nampak tak? Ni tak. Nanti kemudian nanti lah sibuk lah, tak nampak ke mama tangan penuh ni, makanlah sendiri. Ya Allah, sian. Lepas tu suami pula isteri, bang, nak sayur tu sikit. Ambil sudu. Buka lah mulut. Abang, anak tengok. Biarlah dia tengok. Isteri I kan. Yelah. Dia suap. Anak tak pernah tengok. Yo. Anak tak pernah tengok. Anak kan rasa happy. Itu dia. Nampak tak? Dan yang keempat, jalan sesama. Anak dah tidur, kunci pintu, kunci tingkap semua, tutup. Naik motor, round satu Petaling Jaya. Jika engkau minta intan permata, tak mungkin ku mampu. Isi kata-kata pisah yang kan ku capai, bintang dari langit untukmu. Sampai dekat jalan Federal Highway tu, tap, tayar bocor. BLM borek lebih muatan. Tun. Tolaklah. Tengah malam, mana ada bengkel buka? Ya bini kat belakang, Ya Allah, penatnya. Ya Allah. Dah buka helmet. Ya Allah, sebab pakai helmet ni. Dah penat buka lah tudung, kembang rambut jalan. Lalu kat taman perumahan masing-masing, jinjiran pun nampak semua tutup tingkap. Tutup tingkap. Besok orang tegur sama kita, Mat, malam tadi kau yang tolak motor malam tadi. Aku kenapa kau jaga-jaga, Mat? Kenapa? Aku tengok dia lembaga ikut kau. Tu bukan lembaga, tu bini aku. Salah dia. Kan? Kemudian keberkatan pada ilmu. Macam dapat hari ni kan, kita share dengan orang berkat. Balik share tadi kan abang dengan Camah. Rupa-rupanya isteri ni kena layan suami dia tau. Abang pun tak sangka sama ni, abang tak kisah pun macam. Abang tak nak isteri abang ni masuk neraka kan. Lepas ni kita saling jaga menjagai. Okey? Ya bang. Terima kasih tau. Bertuah lah bini kau macam tu. Okay. Ataupun isteri cakap, abang, kita kena solat jemaah. Abang kena jadi imam. Sebab tujuan kita berkeluarga ni, kita dapat ibadah sesama. Satunya, abang jadi imam tau. Abang tak pandai. Tak pandai tak apa. Nanti kita belajar sesama. Macam tu lah. Dia akan main garang. Abang, jadi imam. Jadi imam. Abang tak pandai. Tak pandai. Pakai telekong duduk belakang. Apa hal pula laki kau pakai telekong? Oi, garang betul. Itu betul-betul rimau tu. Kan? Dan kemudian, tanda rezeki berkat. Apakah tanda keberkatan rezeki? Yang pertama, sikit rasa cukup, banyak boleh kongsi. Maksudnya, sikit tu cukup, banyak pula kalau boleh lebih, boleh kongsi, boleh sedekah, boleh tolong orang. Pada orang yang tak berkat rezekinya, sikit yang tak cukup, banyak yang tak puas. Ibarat minum selautan air, tapi dahaga tak pernah hilang. Ambil duit-duit tak elok, duit rasuah, ambil duit daripada orang, tolong sana, tolong sini, kabel sana, kabel sini. Tahulah ada trik pakai kabel, tahu. Tapi maksudnya, ada benda-benda lain yang luar daripada bidang kuasa kita kadang-kadang. Ambil duit-duit tertentu, sedangkan kita tak boleh terima duit macam tu. Percayalah, tak berkat. Sikit jadi tak cukup, banyaknya jadi tak puas. Lepas tu dia minta lagi, sampailah tertangkap, akhirnya makan tak sudah. Kedua,
Yang keduanya, rumah tangga rasa bahagia. Suami balik, pegang tangan isteri tengah basuh pinggan. Sayang, dah. Pergi masuk dalam. Tak apa, biar abang sambung. Suami basuh ni. Cuci dengan baju korporat TMB. Warna putih. Tak buka lagi baju jadi MC pagi tadi tu. Nampak tak? Saya nak tanya orang perempuan, bahagia tak? Bahagia ke tidak suami macam tu? Bahagia walaupun tu lah sekali dalam 365 hari tu. Dia rasa happy sangat. Ataupun suami balik, sayang, nak ambil ni voucher spa muslimah. Nanti pergi cuci rambut, massage, pedicure, manicure. Hari Sabtu ni pergi. Habis anak abang jaga, pergi je. Abang, susahkan abang aja. Tak susah mana pun, abang booking je, kau bayarlah sendiri. Wajar. Tak adalah abang nak bayar dah. Abang. Ataupun suami balik, sayang, bancuh air. Dah lama kita tak minum sama. Hari ni abang bawa balik kuih, lambang kasih sayang kita. Kuih lambang kasih sayang. Abang ambil betul. Iya, abang balik kuih apa? Kuih kapal. Mana tu kuih kapal? Cuba tengok dalam tu. Kuih cakui. Kuih cakui kan kapal macam tu kan. Makan siap-siap bagi dua. Seronok tak? Betul. Kemudian ketiga, anak-anak berjaya dalam bidang dia masing-masing. Nampak? Berkat tu. Anak-anak dapat nombor 1. Anak dapat subjek terbaik dan subjek tertentu. Anak dapat sasiah terbaik. Anak menang pertandingan hafazan. Contoh. Dalam kelas 50 orang, anak dapat nombor 3. Happy lah. Kadang orang perempuan boleh menitis saya mata tu. Tengok anak konvo. Ya Allah, bang. Anak kita lah konvo lah, bang. Tak sangka betul. Suami kata, kau kawal perasaan kau ni, konvo tadika ni. Kau pun mesti cuba kawal sikit perasaan kan. Macam tu happy kan. Sebab perempuan kata mudah tersentuh. Kemudian keempat adalah apabila suasana tempat kerja, suasana kejiranan, kita senang dengan orang, orang senang dengan kita. Itu juga tanda keberkatan rezeki. Kemudian yang kelima, yang mudah nak buat benda-benda baik. Mudah nak sedekah. Mudah nak datang dengan ceramah. Lepas tu ada bantuan mangsa banjir, sukarelawan. Cepat bagi nama. Dia mudah buat benda baik. Mudah sedekah, mudah tolong orang. Aku tak boleh datang kerja lah besok. Kau boleh tak cover aku, file aku. Tak apa, jangan risau. Aku buat lah. Kau tinggal kerja, nanti aku buat. Senang nak tolong orang. Keenam, apabila rumahnya seringkali dia ziarahi tetamu. Ada je orang datang ke rumah dia. Itu tak termasuk yang tin Shopee. Tu tak kira. Tu kau yang order, faham? Abang berkat sampai lagi. Tak. Bukan. Dia mesti masuk rumah, kita jamu dia makan, kita berbual apa semua, santuni dengan baik. Dan yang ketujuh, apabila doa kita mudah dimakbulkan oleh Tuhan. Itu juga tanda keberkatan rezeki. Maka, kesimpulannya yang ini, dalam kerja betul-betul. Kerja elok-elok, sungguh-sungguh. Sebab ada kaitan dengan rezeki ni, bawa balik rumah, bagi family pula makan. Kadang heran gitu. Suami isteri pandai, cerdik. Anak tak pandai. Kenapa? Apa pasal? 3 campur 3 berapa? 3/3. La ilaha illallah budak ni. Kan? Dah marah kita kadang. Tapi cek balik sumber rezeki kita. Nabi pesan pertama, anak-anak Adam kalau diberikan 2 lembah emas, dia akan minta lembah yang ketiga. Itu kesimpulan yang pertama. Dalam hadis tu Nabi sebut. Dalam hadis kedua Nabi sebut, cari rezeki yang halal itu cukup buat kamu. Kedua. Ketiga, Nabi sebut, tangan di atas lebih baik pada tangan di bawah. Mana Nabi pesan, memberi sentiasa lebih baik pada menerima. Dan Nabi juga pesan, banyakkan melihat di atas pada melihat di bawah. Banyakkan melihat di bawah pada melihat di atas. Dengan melihat di bawah, kamu akan lebih bersyukur dengan apa yang kamu ada. Nabi juga pesan, jangan kamu pandang kecilnya nikmat itu, tapi pandanglah siapa yang berikan nikmat itu. Dan Nabi juga sebut, paling penting ni, manusia yang paling kaya adalah manusia yang merasa cukup dengan apa yang dia ada. Jadi, belajar bersyukur, insyaAllah kita akan miau di rumah. Kita akan rimau di tempat kerja. Sebab bersyukur. Kenapa rimau tempat kerja? Sebab aku senang dapat kerja. Tempat kerja sesungguh. Kenapa miau dekat rumah? Sebab kita nak hargai family kita. Mudah-mudahan ada keberkatannya. Itu mustahak. Jadi, ingat, kalau nak jalan laju, jalan seseorang. Kalau nak jalan jauh, berjalanlah bersama-sama. Deep tak? Iyalah, cakap dengan husband. Abang, pegang tangan. Kalau abang nak jalan laju, berjalan seseorang. Tapi kalau abang nak jalan jauh, kita jalan sesama. Itu maksud dia.
kita takkan boleh pergi jauh tanpa orang keliling kita ni. TNB takkan pergi jauh kalau tanpa kerjasama semua orang. Family kita takkan boleh bertahan lama kalau tak kerjasama dengan itu semua, antara satu dengan yang lain. Jadi itu saja daripada saya. Terima kasih banyak. Saya faham renungan dan tenungan mata tu saya faham. Dah tak beralih kan, saya faham. Tapi bak kata orang, cantik dipandang rumah penghulu, kayu tu okey dari papan. Alang-alang menuntut ilmu, sebutir pasir kembangkanlah menjadi intan. Tenang-tenang air di laut, saman kolek mudik ke Tanjung, hati terkenang mulut menyebut, jasa baik. Pihak penganjur hanya menjemput rasa nak junjung.